Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farahia binti Abdul Fattah. Nombor metrik 15 DUB 18F 2014. Cerucuk adalah struktur bangunan yang menerima beban dan menyebabkan beban ke dalam tanah. Unsur terpenting struktur bangunan boleh didapati dalam pelbagai bentuk dan ukuran. Again. Mobilisasi adalah kerja-kerja membawa masuk jentera dan pembersihan tapak pembinaan. Jentera-jentera yang dibawa masuk ke dalam tapak pembinaan adalah membawa masuk cerucuk ke dalam tapak pembinaan untuk ditanam ke dalam tanah. Semakin dalam cerucuk ditanam, semakin mahal harganya dan jentera yang digunakan adalah berbeza. Initial pulse adalah cerucuk permulaan yang ditanam ke dalam tanah. Semakin dalam lubang tanah, semakin bertambah cerucuk yang diperlukan. Assalamualaikum. Nama saya Izzatin Rashidi binti Muhammad Harry dari kelas DUB 4A. Nombor metrik saya ialah 15 DUB 18F 2004. Hari ini saya akan menerangkan tentang jenis jentera pelantakan. Yang pertama adalah penukul jatuh bebas. Yang kedua adalah penukul diesel. Yang ketiga adalah penukul hidrolik. Yang keempat adalah sistem cerucuk jack-in. Yang kelima adalah single acting hammer. Yang keenam adalah double acting hammer. Dan yang terakhir adalah vibration technique. Hari ini saya akan terangkan lebih lanjut tentang penukul jatuh bebas. Kebiasaannya menggunakan berat penukul antara 5 Newton hingga ke 20 Newton dan selalunya digunakan untuk cerucuk yang bersaiz kecil, tetapi boleh juga digunakan untuk cerucuk yang bersaiz besar. Penukul jatuh bebas menggunakan rangka A dan pergerakan turun naik dengan kawalan tangan. Penukul jatuh bebas mempunyai kadar hentaman yang sangat rendah dan pergerakan yang sangat perlahan di antara satu tempat ke satu tempat yang lain. Penukul jatuh bebas kebiasaannya sesuai bagi kawasan batu kapur. Pada zaman sekarang, rangka ini telah digantikan dengan mesin roda berantai iaitu crawler machine. Seterusnya saya akan menerangkan lebih lanjut mengenai penukul diesel. Penukul diesel kebiasaannya menggunakan antara 13 Newton hingga ke 60 Newton dan digunakan untuk cerucuk yang bersaiz besar yang melebihi 200 mm. Penukul diesel dipasang kepada mesin roda berantai iaitu crawler machine dan pergerakan turun naik dikawal dengan minyak diesel. Penukul diesel mempunyai kadar hentaman yang sangat tinggi dan pergerakan yang sangat cepat di antara satu tempat ke satu tempat yang lain. Sesuai bagi projek yang besar, tetapi penukul diesel tidak sesuai bagi kawasan yang mempunyai penduduk yang ramai kerana mempunyai bunyi yang bising dan mencemarkan alam sekitar.
Selain itu, saya akan menerangkan mengenai penukul hidrolik. Penukul hidrolik kebiasaannya menggunakan berat penukul di antara 10 Newton hingga ke 70 Newton dan biasanya digunakan untuk cucuk yang bersaiz besar yang melebihi 200 mm. Penukul hidrolik juga dipasang pada mesin roda berantai iaitu crawler machine dan mempunyai hentaman yang sangat tinggi. Pergerakan turun naik penukul hidrolik dikawal dengan kuasa hidrolik dan pergerakan yang sangat cepat bagi satu tempat ke satu tempat yang lain. Kadar hentaman penukul hidrolik adalah di antara penukul jatuh bebas dan penukul diesel. Penukul hidrolik biasanya sesuai bagi kawasan batu kapur dan mempunyai kos yang tinggi bagi sesuatu projek. Seterusnya saya akan terangkan lebih lanjut mengenai sistem curucuk JE yang popular pada masa kini dan sesuai untuk kerja underpinning. Ia berhampiran dengan struktur sedia ada dan di kawasan batu kapur. Ia sesuai bagi kawasan yang sempit kerana tiada gegaran serta bunyi yang bising. Berbagai cerucuk yang boleh digunakan. Yang pertama adalah cerucuk konkrit tulang. Yang kedua adalah cerucuk span. Yang terakhir adalah cerucuk curly H. Keupayaan galas bergantung kepada yang pertama ialah jenis cerucuk. Yang kedua adalah kekuatan rangka mesin. Yang ketiga adalah berat beban. Setiap cerucuk akan diuji kemampuan semasa ditanam. Seterusnya saya akan terangkan mengenai single acting hammer. Apa yang saya faham tentang single acting hammer? Ianya menggunakan tekanan udara iaitu compressed air dan tekanan udara digunakan semasa mengangkat perlantakan dan melepaskannya dengan menggunakan daya graviti. Seterusnya saya akan terangkan mengenai double acting hammer. Double acting hammer ialah hentakan pada cucuk yang lebih cepat dan berulang kerana tekanan udara dikenakan di bahagian atas atau bawah pelantakan tersebut. Pelantakan lebih kuat, cepat dan berulang kali sehingga 225 lantakan per minit. Sistem ini lebih baik daripada single acting hammer dan pelantakan yang digunakan tidaklah boleh begitu berat seperti yang digunakan oleh single acting hammer. Yang terakhir saya akan terangkan mengenai vibration technique. Apa yang saya faham tentang vibration technique? Vibration technique digunakan di mana tanah yang daripada jenis tidak berbatu, iaitu daripada tanah liat basah, tanah liat berpasir dan pasir. Hari ini saya akan menerangkan mengenai proses penanaman cucuk. Cucuk yang ditanam dengan penukul, yang pertama ialah kita perlu setting out. Yang kedua, kedudukan penukul dengan cucuk mestilah sejajar. Yang ketiga, mestilah mempunyai dua pelambab, mempunyai alat pengukur iaitu level set ataupun theodolite. Yang seterusnya perlulah cucuk ditanda. Cucuk ditanda di setiap 300 mm ataupun 500 mm. Inilah betul kedudukan dan jajar bagi cucuk tegak ataupun condong. Tidak boleh ditolak ataupun membetulkan kedudukan kimpalan. Kimpalan mempunyai 3. Yang pertama, permukaan mestilah bersih. Yang kedua, kimpalan yang tidak putus. Yang ketiga, tidak boleh disejukkan dengan serta-merta. Yang seterusnya, rekod penanaman cucuk yang sempurna. Seterusnya, kedudukan cucuk selepas ditanam. Seterusnya, jika kedudukan mufuk melebihi had yang dibenarkan, cucuk hendaklah ditanggal ataupun dicabutkan jika boleh. Jika tidak, untuk cucuk yang tunggal perlu ditambah 2 cucuk yang baru. Untuk cucuk yang melebihi 1, tambah cucuk atau reka bentuk semula tetopi cucuk.
Seterusnya, jika kedudukan menegak melebihi had yang dibenarkan, semak semula beban yang akan ditanggung serta semak reka bentuk. Curucuk tersebut ditanggalkan dan tanam curucuk yang baru. Hari ini saya akan terangkan mengenai sambungan curucuk. Curucuk biasanya datang dalam saiz 4 meter hingga ke 6 meter panjangnya. Sambungan yang diluluskan adalah ketebalan 5 mm mild steel welded box 450 mm panjang. Dan mesti dalam box tersebut perlu 3 mm lebih kecil daripada saiz curucuk supaya sambungan adalah ketat dan kuat. Sambungan yang tidak kemas akan mengakibatkan curucuk gagal atau patah dalam tatah. Hai, Assalamualaikum. Saya Afkan binti Abdullah dari kelas UB 5A dan nombor matrik kad saya 15 UB 18F 2011. Okay, seterusnya kita akan meneruskan dengan joint of file. Joint of file ni
ini merupakan bunga-bunga cucuk dan dia akan membuatkan bangunan itu lebih kukuh. Seterusnya merupakan kite of Parhead. Kite of Parhead ni merupakan cucuk yang telah disambungkan mengikut kedalaman yang dikehendaki. Kepala cucuk hendaklah dipotong pada aras yang ditunjukkan di dalam plan atau yang kita hendak. Langkah ini diambil bagi mengelakkan sebarang keretakan atau kerosakan pada cucuk. Sebarang konkrit yang retak atau rosak hendaklah dipotong dan diperbaiki semula dengan menggunakan konkrit baru yang bercantum dengan sempurna dengan konkrit asal. Baiklah, akhir sekali ialah ujian cerucuk. Seperti yang kita tahu, cerucuk digunakan untuk menampung beban dan menyembahkan beban tersebut ke dalam tanah. Oleh itu, kita akan melakukan ujian untuk memeriksa dan mencatat keupayaan yang boleh ditanggung beban oleh cerucuk.